water pollution. Okey, jadi kita tahu bahawa dia punya style dia ialah, dia punya topik dia ialah water pollution. Okey, so ni penting. Highlight. Water pollution. Your teacher has asked you to write an essay. Okey, kat sini dia beritahu format dia. Format dia ialah cuma simple essay. About the causes and effects of water pollution. Ya, causes and effects of water pollution. Jadi, causes and effects of water pollution. Jadi, topik dia, general dia ialah water pollution. Apa yang nak tulis dalam esei kamu? Apa dia tentang water pollution yang kamu akan tulis? Kamu akan tulis causes dan kamu akan tulis effects. Okay, kenapa cikgu ajar kamu nak highlight soalan ni sedangkan dekat sini dah bagi tahu dah apa yang kamu patut tulis? Sebab kamu tak ada garanti yang kamu akan dapat benda ni. Ya. Yang dalam kotak ni tak ada garanti kamu akan dapat. Kalau kamu dapat, baguslah. Ya, dia beritahu kamu, kata in your essay you should write about apa yang kamu patut tulis dalam essay kamu, dia dah beritahu dah dekat situ. Tetapi tiada garanti yang kamu akan dapat. Kadang-kadang dia akan bagi soalan ni saja. Betul dah. Kamu perlu fikir sendiri apa yang kamu perlu tulis. Tetapi dekat dalam soalan, macam yang cikgu pernah cakap, selalu cakap ya, dalam soalan dia akan bagi kamu banyak tips ataupun banyak clue tentang apa yang kamu perlu tulis. Macam dalam ni, apa yang kamu perlu tulis ialah an essay, sebuah essay about the causes and effects of water pollution. Jadi dekat sini kamu dah nampak, kamu perlu tulis sebuah essay tentang sebab-sebab dan kesan-kesan pencemaran air. Jadi kalau kamu tak ada dia punya clue pun, kamu dah boleh buat. Ya. So apabila kamu, sebab itulah skill untuk kamu petik apa yang penting daripada arahan, apa yang penting daripada soalan, skill itu sangat-sangat penting ya dalam SPM. Alright. So dia dah beritahu dah dekat sini, in your essay, dalam essay kamu, in your essay, you should write about. Kamu perlu tulis tentang apa yang kamu perlu tulis. Firstly, the causes of water pollution. Sebab-sebab causes of water pollution. Sekejap ya. 1, 2, 3. Okay. Causes of water pollution. How water pollution affects marine life. Ya. Pertama sekali causes, iaitu sebab. Kedua, how water pollution affects marine life. Bagaimana pencemaran air menjejaskan hidupan-hidupan dalam laut, ya, marine life, hidupan dalam air, ya, marine. And then the effects of water pollution on mankind, dan kesan-kesan pencemaran air kepada manusia. Jadi dekat sini dia dah bagi 3 point, maka cukuplah untuk kamu buat esei kamu tentang ini sahaja. Okey. Jadi kita dah tahu dah apa dia punya topik dia. Topik dia ialah water pollution. Kita dah tahu dah apa dia punya format dia. Format dia ialah essay. Dan kita dah tahu dah apa dia punya main points dia. Main points dia ialah number 1, causes of water pollution. Number 2, how water pollution affects marine life. And number 3, the effects of water pollution on mankind. Ya, jadi apabila kita dah ada dah pertama sekali topik, nombor 2 format, dan nombor 3 isi, kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Okey. Kelas. Selepas kita dah tahu topik, selepas kita dah tahu format, selepas kita dah tahu isi, sebelum kita jawab, sebelum kita mula tulis esei, sebelum
Sebelum kita mula tulis, dengar elok tak? Dengar. Dengar. Alright. Jadi sebelum kita mula tulis anything, sebelum kita mula buat karangan suka cikgu ingatkan bahawa pertama sekali kena ada rangka karangan. Rangka karangan. Kena ada. Contohnya macam dalam email yang kita buat minggu lepas, email yang pendek itu pun kita buat karangan. Kita buat dia punya rangka dia. Kenapa? Supaya apabila kita mula menulis, kita tak tersekat. Kita tidak tersekat. Jadi, apa yang salah satu daripada skill yang cikgu nak kamu ada sebagai cikgu nak seorang penulis itu, seorang penulis itu perlu ada, maka salah satu daripada skill-skill dia ialah skill untuk membuat rangka karangan. Okay, now let's see. Insert note lah kan. Okay, first kali kita buat dia punya rangka dulu. Rangka karangan guided writing. Okay. Apabila kita buat rangka karangan, apa-apa rangka karangan, first kali kena ingat bahawa karangan kamu akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama sekali introduction, pengenalannya, introduction, and then kamu ada content, perenggan-perenggan isi, and then kamu ada conclusion. Perenggan-perenggan conclusion ni ialah dia punya rumusan. Jadi macam mana kita nak buat rangka karangan satu-satu. So cara yang cikgu akan bagi tahu ni ialah cara yang cikgu pakai lah. Cara yang cikgu pakai. Dia tak semestinya cara yang sama seperti semua orang pakai, tetapi daripada cikgu belajar menulis dulu sampailah sekarang, di mana cikgu boleh tulis beribu-ribu patah perkataan sekali duduk aja. Dia punya cara dia macam ni. Okay, first kali dalam introduction, kamu letak mention the topic and definition of topic. Jadi sebab esei ini ialah esei yang pendek, 125 hingga 150 patah perkataan saja. Jadi introduction kamu tak perlu panjang. Nanti kebanyakan daripada perkataan-perkataan yang kamu akan guna tu ada dekat dalam konten nanti sebenarnya. Jadi cukuplah untuk bahagian introduction, bahagian pengenalan, bahagian introduction, cukup untuk kamu setakat mention the topic, kamu sebut dalam pengenalan tu topik apa, and then definition of topic. Apa maksud water pollution? Dah cukup. Itu pun dah cukup. And then, dalam kontens, apa yang kamu perlu ada dalam kontens? Apa dia kontens tu? Kontens tu dalam bahasa Melayu dia ialah isi lah, perenggan-perenggan isi. Iaitu kebanyakan daripada benda yang kamu akan tulis tu akan ada dekat dalam isi tu. Now, dalam guided writing yang ini, contohnya macam ini, yang seperti ini, dia dah bagi dah sebenarnya apa konten yang kamu perlu buat, iaitu first kali ialah causes. And then how water pollution affects marine life. And then effects of water pollution on mankind.
Itu ialah 3 konten yang dia dah bagi dah. Jadi cukup. Tetapi kalau kamu tulis esei macam ni sahaja, tanpa ada penerangan, tanpa ada isi, ya, memang kamu tak akan sampai 120 perkataan tu pun kamu tak akan sampai. So, macam mana nak menulis esei yang macam mana kamu nak kembangkan idea kamu, macam mana kamu nak penuhkan perenggan isi itu satu demi satu, ialah cikgu ada sebut minggu lepas, ya. Cara yang cikgu guna ialah cikgu tanya soalan. Ya, cikgu tanya soalan. Ya, what, when, where, how, why, which. Ya, cikgu tanya soalan. Jadi contohnya macam dekat dalam isi nombor 1, causes of water pollution. Ya, sebab water pollution. Apa soalan yang kita boleh tanya? Jadi contohnya kita boleh tanya who, siapa. Jadi apabila kita tanya siapa, kita boleh jawab, okay, siapa yang buat water pollution? First kali mungkinlah kita nak kata factories, kan? Kilang-kilang. Apa yang kilang-kilang buat? Factories dump waste material into rivers and oceans. Jadi kilang-kilang dia membuang barang apa nama itu bahan-bahan waste dia, bahan-bahan sampah dia, bahan-bahan baki ke dalam rivers and oceans, ke dalam sungai dan laut. Ini ialah contohnya untuk factories. And then kita boleh sambung lagi, who juga ada lagi. Bukan kilang sahaja kan yang buat, yang menyebabkan water pollution ni. Jadi kita boleh kata people throwing garbage into drains and rivers irresponsibly. Kita kata bahawa orang membuang sampah ke dalam longkang, kan, ke dalam sungai secara tidak bertanggungjawab. Jadi apabila dapat tak, cikgu tanya who sahaja, kita dah ada 2. Jadi ini ialah cara untuk kita kembangkan kita punya isi. Ini ialah cara untuk kita kembangkan kita punya isi, supaya nanti apabila kita tulis esei kita tu, kita dah tahu dah, okey, ini apa yang aku nak tulis. Aku nak tulis ini, nak tulis ini dan seterusnya. Okey. Next, konten seterusnya, how water pollution affects marine life. Bagaimana water pollution, pencemaran air, dia apa kesan-kesan dia terhadap marine life. Marine ni maksudnya haiwan-haiwan ataupun hidupan-hidupan di dalam air, marine life, di dalam air, di bawah air. Okay. So, first kali, sorry ya. First kali kita tanya, mungkin kita nak tanya, okay, where? Kan, kita tanya dekat mana? Dekat mana? Okay, kita boleh kata dekat ocean. Kan? Okay, water pollution dekat ocean, dekat laut. Ya, contohnya plastic waste. Ya, maksudnya sampah-sampah plastik. Ada tak student kat sini yang boleh fikir apa dia kesan apabila kita buang plastik tu, kan, sampaikan beribu-ribu tan setiap hari. Kemudian kita buang sampai ke laut. Apa jadi dengan plastik tu? Takkan reput.
Macam Ada makan tak? alam sekitar. Takkan reput. Haiwan Yalah, salah. tapi kita punya idea dia ialah pencemaran. Apa jenis pencemaran? Apa efek dia? Apa Efek kesan dia dia? ke haiwan. Apa dia? Dekat haiwan. Nanti kura-kura makan tasik. Iya, Kura nak ya. penuh. Contohnya ialah animals like turtles kan, and whales. Ya, mistake the plastic for jellyfish and eat the plastic. Ya, jadi apa yang jadi ialah haiwan-haiwan yang makan yang especially haiwan yang makan obor-obor, ya, jellyfish. Ya, haiwan-haiwan yang makan obor-obor, contohnya macam kura-kura, ya, contohnya macam ikan paus, ya. Mereka nampak benda tu terapung, mereka ingat itu ialah obor-obor dan mereka makan. And then matilah. Ya, benda tu sekat. Dia orang tak boleh makan benda tu. Ya, itu ialah salah satu daripada kesan dia. Apa lagi kesan dia? Boleh fikir lagi tak? Okay. Jom kita tukar where dia dekat mana. Okay. Where juga, tetapi kita tulis dekat rivers and ponds. Ocean. Ocean dah buat dah. Ocean, plastic waste. Tukar pula. Lakes and ponds. Apa namanya tu? Tasik-tasik dan kolam-kolam. Ada kawan kita bagi cadangan toxic waste. Okay. Toxic waste and toxic waste and waste oil, ya. Thrown into lakes and ponds. Kenapa tak bagus ada toxic waste? Kenapa tak bagus ada waste oil, ya? Contohnya kalau macam apa? Lepas kita masak kan, masak, lepas tu minyak yang dah kita pakai tu kita buang masuk dalam longkang. Longkang tu pun bawa lah masuk ke sungai. Sungai pun bawa lah pergi ke kolam, pergi ke tasik. Apa jadi? Is poisonous, ya, racun. Dia menjadi racun. Is poisonous to to life under the water. Ya, dia menjadi racun. Okey. Jadi 2 point untuk how they affect marine life. Okay. Next, kita pergi kepada effects of water pollution. Effects of water pollution on mankind, manusia. Kita tanya dalam apabila dia sebab dia efek kita, sebab dia efek manusia, kita tanya what? Apa yang boleh kesan? Apa kesan dia? Ya? Ada idea? Ada idea daripada kelas? Apa kesan water pollution kepada kita? Sebab kita selalu dapat air bersih kan? Tetapi kalau pollution tu menjadi sangat-sangat teruk, apa yang boleh jadi? Kelas? Kesihatan terjejas. Kesihatan. Hujan asid pun boleh. Okay, kita try, kita buat salah satu. Health kan?
Okay, first kali kita nak tackle idea health, kesihatan kan. Okay, so fish that ate toxic materials become unhealthy to be consumed. Ya, kita boleh kata bahawa kita dah kata dah tadi kan, ikan dan makhluk-makhluk lain yang apabila dia terdedah bahan-bahan toksik yang kita buang ke dalam air itu, dan ialah ikan ni dia bernafas pun, cara dia bernafas pun ialah dia buka mulut, dia telan air tu lalu dia punya insang dia, dan kemudian oksigen dalam air itu dia serap dalam badan. Air sahaja dikeluarkan, air yang tak ada oksigen dia keluarkan. Tetapi apabila air itu sendiri beracun, maka ikan itu pun akan keracunan. Dan apabila kita tangkap ikan yang keracunan itu, kita letak dalam peti ais, kita masak, maka racun itu akan termasuk ke dalam diri kita sendiri. Ya, benda ni bukannya masalah tu, dia bukannya hilang macam tu sahaja, ya. The problem does not solve itself. Ya. Lama-lama dia akan balik kepada kita balik. Ya. Jadi kita kata dekat sini, fish that ate toxic materials become unhealthy to be consumed. Ya. Ikan yang makan bahan-bahan toksik itu akan menjadi tidak sihat lah untuk kita makan balik. And then tadi ada idea yang sangat bagus daripada kawan kamu, acid rain, ya. Polluted, bukan, acid rain bukannya water pollution. Acid rain sebenarnya ialah, acid rain tu sebenarnya air pollution, ya. Acid rain, tak tahulah apa nama itu, pun belajar ke tidak, tapi acid rain itu sebenarnya ialah apabila gas yang ada dekat awan tu, dia apabila dia menjadi basah, dia jadi toksik, dia jadi asid. Jadi itu sebenarnya acid rain. Jadi ada idea lain tak? Okay, risk of a cancer tu sebahagian daripada ni lah, ya, unhealthy risk of cancer. Okay, that idea untuk ekosistem dan environment, kita kena ingat bahawa right now kita tengah fikir tentang the effects of water pollution on mankind, ya. Kalau the effect of water pollution sahaja, maka kita bolehlah kata bahawa kita boleh letak environment, ya. Tapi ada yang lain tu, contohnya macam lack of clean water. Okay, that is a good one. Okay, lack of clean water. Contohnya macam kita boleh kata bahawa heavily polluted water cannot be processed and cleaned effectively. Ya, jadi kalau air itu dia menjadi terlalu tercemar, ya, dia sangat-sangat susah untuk diproses dan dibersihkan secara efektif. Cannot be processed and cleaned effectively. Causing a lot of problems such as apa yang apabila dia susah untuk dibersihkan tu, apa yang jadi?
Pernah tak tempat kamu dia punya loji pembersihan air dia terpaksa di maintain. Pernah jadi tak? Dia sampai tak ada air sampai berhari-hari. Hari tu dekat Sungai Buloh jadi ya. Lama betul jadi dia. Causing a lot of problems such as damages to the water plantation. Kita kata macam tu. Ya, dia menyebabkan kerosakan sebab air itu terlalu polluted. Jadi untuk bersihkan air itu supaya sesuai untuk digunakan untuk masak, digunakan untuk mandi, digunakan untuk minum, sampaikan menyebabkan kerosakan. Apa yang rosak? Loji pembersihan air itulah ya. Okey, jadi ini ialah kita punya 3 poin kita. Jom kita bahagikan dia supaya dia campak cantik sikit. Okey. Ini ialah 3 poin kita. First kali dia punya causes, yang kedua effect on marine life, yang ketiga effect on people, mankind, effect on people. Jadi apabila kita dah kumpul tiga idea dia macam ini, maka kejap lagi kamu akan tengok kita akan tulis essay tu sekejap sangat. And then last kali apa dia punya conclusion? And then kalau kamu perasan dekat sini dia ada dekat bahagian bawah ni dia ada giving your point of view. Apakah pendapat kamu? Jadi point of view of water pollution. Apa pendapat kamu terhadap pencemaran air? Ya, good or bad? Kan apabila dia kata point of view, kalau dia tulis itu point of view mestilah sama ada dia bagus ataupun tidak bagus. And then why lah, kenapa kamu kata good or bad? Dah cukup untuk conclusion. Okey, jadi ini ialah kamu punya rangka karangan. Ini dia punya rangka dia. And so now kita akan buat dia punya essay. Okey. Jadi dekat sini kamu nampak kamu ada berapa perenggan dekat sini? Satu untuk introduction, satu untuk conclusion dan satu untuk setiap content ya. Jadi kat sini kamu ada 5 perenggan. Okey. Okay. Dalam introduction dia tulis itu, dekat dalam introduction first paragraph ya, perenggan pertama kata mention the topic and definition of topic. Jadi sebab ni ialah essay, maka kamu boleh mulakan dengan this essay will touch on water pollution ya. The topic of water pollution, the causes of water pollution, and the effects of water pollution on
marine life as well as humankind. Jadi ini ialah mentioning the topic. Yang ini ialah mentioning the topic. This essay will touch on the topic of water pollution, causes of water pollution, and the effects of water pollution on marine life as well as humankind. Sebenarnya, apa yang cikgu tulis ni, kan, kalau kamu perasan, okay, kita buang kejap. Sebenarnya, dia cuma apa yang ada dalam topik itu sahaja. Kalau kamu perasan. Cikgu gunakan balik kataan-perkataan dalam topik ini, kemudian cikgu tulis balik dalam bentuk yang lain. Itu je. Dia bukannya apa? Dia bukannya satu penulisan yang baru ke, tak. Ya, untuk introduction sangat senang. Kamu ambil balik topik itu, kemudian kalau perlu, kalau macam dekat dalam kita punya rangka karangan tu, kita dah mention the topic, inilah topik dia. And then definition of topic, apa maksud topik itu? Water pollution is the addition of harmful material into bodies of water. Ya, apa dia pencemaran air? Pencemaran air, water pollution is the addition of harmful material, ialah apabila ialah penambahan bahan-bahan yang boleh merosakkan, ya, bahan-bahan rosak lah, bahan-bahan perosak into bodies of water, ke dalam sumber-sumber air. Dah, cukup. Ini ialah kamu punya introduction. This is your introduction. Kan? Ini dia, kita buat. Mula-mula sekali kita mention the topic. Banyak ni kita mention the topic, iaitu kita ulang balik apa yang kita nak tulis, and then kita letak sedikit definition, maksud apa yang kita nak tulis itu. Dah cukup. Itu ialah kamu punya introduction. Okay. Then seterusnya, first of all, causes of water pollution. The causes of water pollution can be seen from factories and individuals. Jadi dekat dalam ini kita ada dua. Kita fokus, tadi kita tanya fokus dia ialah who, siapa. Jadi apabila kita nak introduce topik ini, apabila kita nak masuk kepada perenggan isi, kita bahagikan. The causes of water pollution can be seen from factories and individuals. Jadi sebab-sebab pencemaran air boleh dibahagikan kepada factories, iaitu kilang-kilang, dan juga individuals, iaitu orang perseorangan. Jadi apabila kamu introduce topik kamu macam itu, kamu buka laluan, kamu bagi tahu pembaca itu bahawa kamu nak introduce benda ni sekarang ini. Jadi first kali kita sebut tentang factories. Apa dia factories? Factories dump waste material into rivers and ocean. Okay. Factories produce a lot of waste material from their manufacturing line. Jadi kita kata bahawa kilang-kilang menghasilkan banyak waste material, banyak bahan sisa, bahan sisa from their manufacturing lines, daripada barisan-barisan manufacturing diorang. Dia orang punya apabila dia orang buat sesuatu, mestilah ada banyak dia punya bahan sisa dia, kan. This waste material can cause a lot of water pollution when it is dumped into rivers and oceans. Apabila bahan-bahan waste material ini dibuang ke
apabila bahan-bahan waste ini dibuang ke rivers and ocean, seperti yang kita kata tadi ya, dumping waste material into rivers and ocean can cause a lot of water pollution, boleh menyebabkan pencemaran air. Okay, ini kita sebut tentang kita punya tentang factories, kan? Ni bahagian ini. Kemudian individual pula. Individuals also cause water pollution by being irresponsible and throwing garbage into drains and rivers. Macam inilah kan? Dia yang ini. Kita kata bahawa individuals, orang perseorangan pun boleh menyebabkan water pollution. Macam mana? By being irresponsible, apabila mereka melakukan benda yang tidak bertanggungjawab, and throwing garbage, membuang sampah sarap into drains and rivers, ke dalam longkang-longkang dan sungai-sungai. Kalau saya kat situ mungkin kita nak expand sikit. The garbage is carried into larger rivers and oceans, causing massive damage over time. Kita terangkan sedikit kenapa benda ni masalah. Kan masalah dia ialah sebab sampah tu dia bukannya duduk sahaja dekat situ. Sampah itu kemudian akan dibawa oleh sungai ataupun longkang itu ke sungai-sungai yang lebih besar. Dia akan pergi ke laut. Kemudian over time, apabila benda tu asyik sahaja jadi, dia akan menyebabkan kerosakan yang besar. Okey, itu dah cukup untuk kita punya perenggan yang pertama. Perenggan yang ini isi perenggan pertama, Isi perenggan kedua ialah how water pollution affects marine life. Tengok how water pollution affects marine life. Okay. Water pollution, cikgu nak water pollution ada berapa L? Ada 2, patutlah. Okay. 2 water pollution. Itulah cikgu dah rasa macam kenapa ada 2 L kat sini, tapi okay. Alright. Water pollution affects marine life the most due to them having to live in affected waters. Okay. Untuk kita bagi tahu bahawa kita nak masuk ke isi yang seterusnya. Kita kata water pollution affects marine life the most. Water pollution, pencemaran air, kesan yang paling teruk dia sebenarnya ialah terhadap marine life, kehidupan bawah air. Kenapa? Due to them having to live in affected waters. Sebab mereka hidup di dalam air yang tercemar. And then kita bahagi, kalau macam kita tengok kita punya rangka karangan tadi, kita bahagikan dengan where, di mana, ocean ataupun lakes and ponds. Plastic waste that end up in the oceans
are mistaken for jellyfish and plastic waste that ends up is mistaken for jellyfish and is eaten by animals such as turtles and whales. Jadi apa yang kita buat tadilah, ya, apa yang idea yang kita buat tadi kita tulis dan kita tulis dalam ayat yang penuh. Kita kata bahawa plastic waste that end up in the ocean, ya, bahan-bahan sampah plastik, ya, yang akhirnya akan pergi ke laut is mistaken for jellyfish, ya. Dia boleh dilihat sebagai obor-obor, and then is eaten by animals such as turtles and whales. Kemudian dimakan oleh haiwan-haiwan seperti turtle, ya, whales, right? And then kalau kita nak expand lagi, kita mungkin tambah, ya, these animals will become sick and die after eating indigestible plastic. Ya, apabila mereka makan benda tu, of course lah, indigestible, ya, tidak boleh dihadam. Kemudian sebab dia tidak boleh dihadam, maka ia akan menyebabkan kesakitan dan akhirnya matilah, ya. Alright. Next, lakes and ponds. Meanwhile, lakes and ponds okay. Kemudian kita punya topik seterusnya ialah toxic waste and waste oil thrown into lakes and ponds. Okay, tulis aja. Toxic waste and waste oil thrown into lakes and ponds are poisonous to life under the water. Apabila kita buang bahan sisa toksik dan sisa minyak, ya, ke dalam tasik-tasik dan kolam-kolam, dia beracun, ya, beracun kepada life under the water. Okay. Kalau kita nak kembangkan sedikit, kita boleh kata poisonous water will kill. Poisonous water, mungkin kita nak kata air yang beracun cannot be lived in by marine life. Jadi kita kata bahawa air yang beracun tidak boleh digunakan untuk ditinggal lah, kan? Tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal untuk haiwan-haiwan di dalam air. Okay. Next. Itu dah cukup untuk bahagian kedua. Jadi cikgu harap kamu nampaklah, ya, dekat sini apabila kita ada apabila kita ada rangka karangan seperti ini, cukup senang untuk kita tulis balik. Kita cuma perlu buat sentence sahaja. Apabila kita cuma perlu buat sentence sahaja, dia tak perlu jadi sentence yang terlampau lawa pun, asalkan dia ialah sentence yang lengkap, dah cukup.
Next ialah Tak jelas. tak jelas. Tak apa jelas. Okay. Cikgu tak tahu lah nak buat apa. Testing. Kalau cikgu cakap kuat sikit macam mana? Dengar. Boleh ya? Alright. Next ialah effects of water pollution on mankind. Ya. Jadi sebab kita dalam perenggan seterusnya kita dah sebut tentang efek marine life, kita kalau boleh janganlah guna ayat yang sama. Ya, kita tak boleh tulis kat situ water pollution also affects human kind. Kalau kita tulis macam ni, kita tulis sama sahaja seperti perenggan yang sebelum itu, maka dia tak cantik lah kan. Jadi kita boleh kata humankind is also affected by water pollution. Sebenarnya kita terbalikkan sahaja daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Tetapi apabila kita terbalikkan macam tu, maka dia tak nampak sama saja. Dia tak nampak monotonous. Okay. Alright. Allah. Okay. Jom kita buat. Okay. Dekat dalam ni, untuk yang ini kita untuk isi yang ini kita tanya soalan what are the effects kan, apa kesan-kesan dia. First kali ialah health. Jadi kita boleh tulis dekat situ firstly our health can be affected when kita boleh kata firstly our health can be affected, ya, kita punya kesihatan kita boleh terjejas apabila bila apa, when the fish that ate toxic materials or live in poisonous water become dangerous to be consumed. Kita boleh kata our health can be affected, kita punya kesihatan kita boleh terjejas apabila fish that ate toxic materials, ya, ikan yang makan bahan-bahan yang toksik, or live in poisonous water, ataupun tinggal di air yang teracun, ya, keracunan, become dangerous to be consumed, ya, ikan yang macam tu dia menjadi bahaya untuk dimakan, ya, become dangerous to be consumed. Okay, itu ialah nombor 1, health. Nombor 2, lack of clean water. Polluted water sources are also very difficult to process and clean properly. Ya, apa nama itu? Sumber-sumber air yang polluted, ya, sangat-sangat susah untuk diproses dan dibersihkan secara sepenuhnya. And can cause damages to water processing plants. Ya, dan boleh apabila dia terlampau polluted, ya, dia boleh menyebabkan kerosakan. And cause water shortages of clean water. Ya, apabila dia perlu diproses berulang-ulang kali sampailah, ya. Jadi kamu bayangkanlah kan, apabila air itu terlalu banyak dia punya minyak dia, terlalu banyak dia punya sampah dia, maka untuk ditapis, untuk dibersihkan, lama-lama
loji itu pun akan rosak. Apabila loji itu rosak, can cause shortages of clean water. Boleh menyebabkan tak ada air lah, ya, sebab benda tu perlu dibersihkan. Okay. Then apabila kita dah sentuh dah semua ni kita dah buat dah 3 perenggan ni, ialah 3 perenggan ini. Last kali conclusion. Jadi cikgu ingatkan kamu ya, dekat dalam soalan tu dia ada tulis kat situ giving your point of view. Ada tulis kat situ giving your point of view. Jadi I believe that water pollution is a negative is a negative scenario, and